Saya rasa anime ni boleh dipelbagaikan lagi pada peringkat bukan sekadar kanak-kanak. Just buat cerita tu yang membuatkan orang boleh tertarik dengan genre-genre yang Malaysia tak pernah sangat nak ambil. So that's why saya believe, kan, saya percayalah kita punya content much better daripada Jepun. Kita ada kita punya own way to look into kita punya storyline, which for me lah boleh better than dorang lah. Genre Slice of Life atau cebisan kehidupan adalah antara genre animasi popular di Jepun yang sesuai ditonton oleh semua lapisan usia dengan mempamerkan jalan cerita yang realistik dan lebih dekat dengan kehidupan penonton. Jika kita telusuri senario animasi di Malaysia, kebanyakan filem atau siri animasi yang disiarkan menampilkan karakter, watak dan jalan cerita yang lebih tertumpu kepada kanak-kanak. Contohnya, masihkah anda ingat animasi pendek Sang Kancil dan Monyet yang diterbitkan tahun 1984 yang berjaya mencuri hati dan tumpuan semua golongan? Bila kita sebut kartun, biasanya dikaitkan dengan kanak-kanak. Bila sebut kartun, kanak-kanak penonton dia. Tapi sebenarnya itu hanyalah mitos. Kalau kita tengok sendiri, negara kita mulakan dengan tayangan animasi pendek Sang Kancil dan Monyet. Dia juga diterima oleh seluruh masyarakat sebab tak sabar nak tengok macam mana animasi Malaysia yang pertama keluar. Lepas tu kita lihat siri TV Usop Sontorian. Daripada kanak-kanak kecil sampai ke dewasa, sampai orang tua pun tengok Usop Sontorian. Kenapa? Ada dua sebab. Pertama, dia animasi pertama kita. Yang keduanya, Ujang mempunyai ramai peminat. So, bila Ujang ada ramai peminat, karyanya dihasilkan dalam bentuk animasi. Seluruh peminat dia, daripada remaja, orang tua dan pembaca gila-gila, orang tua semua tengok, kan? Jadi animasi boleh diterima oleh semua. Penggiat animasi juga perlu memikirkan strategi yang berkesan dari segi proses pengeluaran dan kualiti produk agar dapat menghasilkan jalan cerita dan karakter untuk semua golongan sekaligus menerapkan nilai tambahan untuk mendidik pemikiran masyarakat. So, kita kena hasilkan animasi yang dia tak ada. Sebab tu, kita tak boleh lawan teknologi, tapi kita boleh lawan dalam bentuk cerita. Sebab tu cerita Bobo Boy, cerita Ejen Ali diterima sebab local content. Cerita Bobo Boy dan Ejen Ali walaupun ceritanya nampak antarabangsa, tapi dia menyelitkan local content. Dia masih ada kasih sayang, universal punya konteks kasih sayang, dan dia ada bawa elemen-elemen negara kita, elemen-elemen budaya kita. So elemen-elemen budaya ni, contoh dekat bentuk kapal terbang dia, kan, dalam bentuk perisai, dalam bentuk apa juga bentuk dia buat bentuk-bentuk yang menampilkan budaya kita. Dia buat bentuk wow, dia buat bentuk gasing, dia buat bentuk pelita. So benda-benda ni obo yang di luar tak ada. So dia orang melihat oh, ini satu bentuk seni yang lain. So promosi budaya dapat dibawa ke luar negara. Sementara itu, Amir berkata, ekosistem penyiaran di Malaysia perlu memainkan peranan penting dalam memastikan revolusi animasi di Malaysia terus berkembang dengan karya yang berkualiti. Ini kerana sokongan daripada stesen televisyen mampu untuk mengukuhkan penggiat animasi serta memberi galakan pada mereka menghasilkan animasi-animasi kreatif yang lebih baik dari segi teknikal, penghasilan jalan cerita dan banyak lagi. Tambahnya, setakat ini, permintaan stesen televisyen untuk membeli animasi tempatan masih berada pada tahap yang rendah. Ekosistem penyiaran kita tidak mengizinkan kita menghasilkan animasi untuk dewasa dan remaja dan ke atas. Kerana stesen TV kita terikat dengan garis panduan bahasa, garis panduan cerita dia mestilah sesuai dengan peringkat usia 9 tahun, 10 tahun ke bawah. Maka kita sebenarnya boleh hasilkan animasi berbentuk filem yang lebih tinggi pemikiran, tapi permintaan stesen TV pada masa ni masih lagi kepada peringkat yang rendah. Justru,
semua pihak termasuk penonton yang memainkan peranan penting dengan memberi sokongan tanpa henti agar animasi di Malaysia dapat diangkat sebagai penyumbang terbesar industri seni kreatif negara. Saya mencadangkan dia beli lebih banyak supaya lebih banyak peluang pekerjaan dapat dibuka. Macam saya sebut tadi, peruntukan daripada kerajaan dikurangkan. So, animasi adalah mangsa paling mudah ditolak lah. Sebab kanak-kanak. So, animasi tak dibeli. Kalau stesen swasta, dia memang susah nak beli produk animasi. Sebab harga mahal, dia tak nak beli. Kecuali kita dah popular, dah terlalu bagus, dia pegang sampai bila-bila lah. So, sebab tu kami punya harapan adalah stesen TV kerajaan saja. Sebab kerajaan akan boleh bantu perkembangan ekosistem ni dengan lebih baik. Animasi kanak-kanak pun ada, animasi remaja pun ada, animasi untuk cerita-cerita legenda pun ada. Bila kita ada banyak pelbagai variasi siaran, maka penggiat ni dapat bertahan, dapat meneruskan legasi penerbitan dan syarikatnya dapat berkembang, dapat ambil lagi pekerja baru.